bernama Hasan, berpangkat sarjan dari Askar Melayu. Aku ingin menceritakan serba sedikit riwayat hidupku. Ibuku telah meninggal dunia sejak aku masih kecil, dan aku dibesarkan oleh ayahku. Apabila umurku meningkat 10 tahun, ayahku pula meninggal dunia. Dan di sanalah aku merasa diriku keseorangan. Sarjan Hasan yang digambarkan dalam filem arahan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee memang wujud. Cuma dia wira yang tidak didendang, kata Muhammad Mohsin Hasan, anak kepada arwah Sarjan Hasan Osman yang pernah menentang komunis dan memperjuangkan kemerdekaan negara. Untuk makluman kita semua, watak Sarjan Hasan dalam cerita itu tidak diceritakan sepenuhnya. Perkara ini diakui sendiri oleh anak perempuannya, Nur Mazni. Nur Mazni berkata, bapanya terdorong untuk menyertai tentera kerana dendam terhadap pengganas komunis yang membunuh ahli keluarga, termasuk isteri dan datuk di depan matanya. Ayah sanggup mengayuh basikal berbatu-batu jauhnya untuk belajar ilmu silat sebelum menyertai askar. Dia belajar dengan beberapa orang guru sebagai bekalan untuk membalas dendam terhadap kematian keluarganya. Nama sebenarnya Hasan bin Haji Osman. Beliau dilahirkan pada 15 Februari 1927 dan merupakan anak ketiga dari 5 orang adik-beradik. Tempat kelahirannya di Kampung Pantai, Seremban Negeri Sembilan. Menurut Nur Mazni, bapanya bermula sebagai rekrut pada tahun 1946. Bapanya ditugaskan di Batalion Pertama Askar Melayu, Sungai Petani. Setelah tamat latihan di Depoh Port Dickson dan kemudian berpindah di Keroh, Baling, Gerik dan Tapah. Menurutnya, banyak peristiwa yang pernah diceritakan bapanya memandangkan sepanjang berkhidmat dalam tentera. Dia selalu ditugaskan di kawasan hitam dan sering bertempur dengan pengganas komunis. Antara peristiwa itu ialah bapanya pernah membunuh 54 orang komunis dan menggagalkan cubaan pengganas yang mahu mensabotaj kemerdekaan negara kira-kira 10 hari sebelum tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Nur Mazni berkata, walaupun peristiwa itu tidak tercatat dalam sejarah negara, tetapi bapanya mahu ia dijadikan sebagai semangat kepada generasi hari ini untuk terus mempertahankan kemerdekaan yang dicapai hasil perjuangan terdahulu. Selain dari berjumpa dengan keturunan Sarjan Hasan, kita semua boleh lihat atau baca sendiri kisah hidup Sarjan Hasan di Muzium Negeri Sembilan dan di Muzium Tentera Darat Port Dickson. Sarjan Hasan bukan sahaja terkenal sebagai penentang komunis, malah beliau seorang yang warak. Berdasarkan sejarah hidup Sarjan Hasan yang dipamerkan di muzium itu, selepas beliau menamatkan latihan rekrut pada tarikh 10 Jun 1947, Sarjan Hasan terus menyertai Batalion Pertama Regimen Askar Melayu. Setelah itu, beliau telah dilantik menjadi Last Corporal pada tarikh 28 April 1948. Kemudian beliau bertukar ke Batalion keempat Regimen itu pada tarikh 1 Disember 1949 dan dinaikkan pangkat Korporal pada tarikh 24 Oktober 1950. Kesungguhannya yang tinggi dalam menjalankan tugas yang diamanahkan membolehkan pejuang itu dinaikkan pangkat Sarjan pada tarikh 1 September 1952. Beliau terus mencurahkan bakti kepada Batalion keempat yang berpangkalan di Mentakak Pahang. Kompaninya ditugaskan untuk mengawal dan beroperasi di kawasan Teriang Pahang bermula pada tarikh 16 November 1953. Sarjan Hasan dilantik untuk mengetuai pasukan rondaan yang mempunyai 9 anggota selepas menerima arahan daripada pegawai memerintah. Satu daripada kisah keberaniannya adalah sewaktu beliau telah diarahkan untuk mengetuai pasukannya menyiasat tentang bunyi tembakan yang didengar dari arah barat daya satu kawasan hutan di Teriang. Selepas 1 jam meninggalkan pangkalan, peninjau kumpulan ronda mendengar bunyi pokok ditebang. Lantas Sarjan Hasan memerintahkan pasukannya merangkak ke hadapan dalam barisan menghala ke arah bunyi potongan pokok berkenaan. Dalam jarak kira-kira 150 meter dari bunyi potongan itu, Allahyarham menghentikan pergerakan anggota ronda dan memerintahkan seorang pegawai tidak bertauliah dalam pelatunnya membentuk satu kedudukan serang hendap. Sarjan Hasan membawa seorang anggota berpangkat prebek mengikuti di sebelah kanan sasaran bagi membuat tinjauan di kawasan berkenaan dan mendapati beberapa pengganas komunis sedang sibuk membuat persiapan untuk mendirikan kemah. Beliau kemudian mengambil keputusan untuk menyerang pasukan pengganas berkenaan bersama anggota prebek terbabit
dari arah yang strategik yang akan membolehkan pengganas ditawan atau ditembak oleh anggota pasukannya yang lain jika pengganas itu melarikan diri. Bagaimanapun, kehadiran beliau bersama perebet berkenaan disedari seorang pengganas yang terus mesasarkan laras napangnya ke arah mereka. Tetapi Allahyarham lebih pantas melepaskan tembakan yang berjaya membunuh pengganas terbabit. Seorang lagi pengganas komunis juga berjaya dibunuh oleh Sarjan Hasan. 2 orang lagi komunis melarikan diri ke arah kedudukan kumpulan serang hendap dan menerima nasib yang sama oleh kumpulan pelatun pimpinan Allahyarham. Sarjan Hasan menunjukkan keberanian yang tinggi dalam membuat keputusan menyerang perkemahan pengganas walaupun hanya disertai seorang anggotanya. Kemahiran menggunakan senjata dengan baik memberikan kelebihan kepada beliau ketika berdepan saat cemas, dan kecekapan itu berjaya menyelamatkan nyawa seorang anggota lain. Kejayaan berkenaan dicapai melalui ketenangan dan kepantasan bertindak serta perhitungan muslihat yang tepat dan bijak di samping kemahirannya menguasai suasana hutan tebal. Kelebihan itu membolehkan Sarjan Hasan mendedahkan semua 4 pengganas yang ditemuinya dan menentukan mereka tidak terlepas daripada kumpulan rondaannya. Sarjan Hasan disokong pegawai memerintah batalion Lieutenant Colonel E.A. Hefford dianugerahkan Military Medal pada 30 Disember 1953. Beliau menerima pengiktirafan itu melalui Ratu London Gazette menganugerahkan Military Medal kepada Sarjan Hasan pada 12 Mac 1954 yang disampaikan Pesuruhanjaya Tinggi British di Tanah Melayu, Sir Donald McGillivray di King House Kuala Lumpur. Selain Military Medal, Sarjan Hasan juga dianugerahkan General Service Medal dan Mention in Respect oleh Kerajaan British pada 1950 dan 1952 kerana keberaniannya ketika berhadapan dengan pengganas komunis sewaktu menjalankan operasi. Di atas kejayaan dan kecemerlangannya itu, beliau terpilih mengikuti latihan kadet Federation Training Swing di Port Dickson mulai 10 Jun 1957 dan ditauliahkan pangkat Lieutenant Muda Batalion Kelima Regiment Askar Melayu pada 7 Ogos 1957. Allahyarham juga dikatakan terbabit dalam tindakan menggagalkan usaha 400 hingga 500 anggota komunis di Waterfall Estate, Rawang, Selangor yang cuba mensabotas kemerdekaan negara 10 hari sebelum 31 Ogos 1957. Beliau kemudian ditugaskan di Brigade Kedua Infanteri pada 4 Disember 1959 dan menamatkan perkhidmatan sebagai penolong ketua kompeni di Kompeni 5 Melayu pada 5 Ogos 1962 selepas berkhidmat selama 16 tahun dengan menyandang pangkat terakhir sebagai Kapten. Sarjan Hasan juga mempunyai kebolehan di dalam bidang penulisan. Beliau telah menulis skrip kisah perjuangan anggota tentera pada zaman darurat. Skrip ini telah dipentaskan dan ia berdasarkan kisah hidup Sarjan Hasan sebagai seorang tentera. Drama pentas yang diarahkan oleh Sarjan Hasan mendapat sambutan sehinggakan ia mendapat liputan akhbar dan berjaya menarik minat P. Ramlee untuk menjadikannya sebuah filem. P. Ramlee telah bertemu dengan Sarjan Hasan bagi mendapatkan persetujuan untuk menjadikan drama pentas tersebut kepada filem. Beliau bersetuju dan telah menerima bayaran sebanyak RM10,000 dari P. Ramlee. Cuma skrip tersebut terpaksa diubah dengan tidak menceritakan perjuangan Sarjan Hasan menentang komunis. Sebaliknya, menceritakan mengenai suasana Tanah Melayu ketika menghadapi penjajahan Jepun. Tindakan P. Ramlee yang mengubah cerita asal ini bertujuan mengelakkan filem ini disabotaj oleh komunis. Ini kerana pada masa itu, Tanah Melayu masih berada dalam keadaan darurat dan diancam oleh komunis. Hasil perkongsian hidup Sarjan Hasan dengan Aisyah Bujang, isteri hasil perkahwinan keduanya. Mereka dikurniakan 8 cahaya mata, 4 orang lelaki dan 4 orang perempuan. Isterinya dikatakan berasal dari kampung Rasah yang dikahwini pada 20 Januari 1952. Pejuang negara ini menghembuskan nafas terakhir pada 30 April 1991 akibat sakit jantung di Hospital Besar Seremban dan dikebumikan di Makam Haji Said, Seremban Negeri Sembilan. Antara anugerah lain yang diperolehi beliau ialah pingat jasa kebaktian dan ahli mangku negara. Walaupun beliau menerima pangkat Kapten sebelum bersara, tetapi beliau tetap dikenali sebagai Sarjan Hasan. Besar betul jasa Allahyarham Sarjan Hasan. Sepatutnya, nama beliau dimasukkan ke dalam buku-buku teks sejarah sekolah di Malaysia. Sekian, terima kasih.